Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afifi bin Zulkifli. Saya dan rakan-rakan akan berkongsi sedikit tentang kebaikan dan keburukan 5G. Pada masa kini, capaian internet yang stabil menjadi satu kewajipan kerana hampir semua pekerjaan masa kini menggunakan internet sebagai sumber untuk melakukan aktiviti tersebut. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan antara pengguna dengan pengguna yang lain melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia. Singkatan daripada Interconnected Network ini membolehkan kita untuk berkongsi maklumat. Internet adalah jaringan komunikasi global yang menghubungkan berkomunikasi dengan pengguna lain di mana-mana sahaja. Semasa wabak pandemik COVID-19 melanda dunia, talian internet menjadi semakin diperlukan oleh masyarakat dunia pada ketika itu. Berdasarkan kajian penggunaan dan capaian ICT oleh individu dan isi rumah yang dijalankan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, mendapati capaian isi rumah kepada internet meningkat sebanyak 3.1% mata kepada 90.1% pada tahun 2019 berbanding 87.0% pada tahun 2018. Di atas keperluan terhadap kestabilan dan kelajuan bagi penghantaran data yang pantas, maka terciptanya teknologi 5G. Rangkaian 5G ini merupakan teknologi sambungan internet mudah alih generasi kelima, yang mana ia menawarkan kelajuan yang lebih pantas dan sambungan yang lebih stabil kepada peranti-peranti mudah alih yang wujud pada masa kini. Dengan menggabungkan teknologi rangkaian termaju dengan peranti berspesifikasi tinggi terkini, 5G menjanjikan sambungan yang jauh lebih pantas berbanding dengan apa yang ditawarkan pada ketika ini. Dijangkakan kelajuan memuat turun purata pada 1 GB per second akan menjadi satu kelaziman, dan rangkaian ini juga bakal merancangkan lagi inovasi teknologi Internet of Things melalui penyediaan infrastruktur yang mampu membawa data-data berkapasiti besar yang amat diperlukan di dalam dunia yang saling berhubung ini. Siapakah pencipta 5G? Pencipta 5G yang bernama Michael Limke merupakan seorang warga negara Jerman yang mempunyai PhD dalam bidang fizik. Beliau telah menjalankan kajian terhadap teknologi generasi kelima di Universiti Teknologi Dresden, di mana kajian tersebut telah dijalankan semenjak Januari tahun 2016 lagi. Perkembangan 5G menurut beliau akan digunakan untuk dasar IoT iaitu Internet of Things, pembangunan smart internet, pembangunan smart city dan telemedicine, di mana teknologi tersebut akan digabungkan dengan perkembangan teknologi generasi kelima. Beliau juga merupakan salah seorang senior di dalam sebuah syarikat pembuat alat-alat telekomunikasi yang terbesar di dunia iaitu Huawei. Beliau yang mempunyai pengalaman yang luas selama 24 tahun di dalam dunia telekomunikasi telah menjangkakan bahawa selepas rangkaian selular generasi keempat iaitu 4G, maka akan ada pula kemunculan generasi kelima iaitu 5G. Untuk mewujudkan teknologi serba canggih tersebut, Jerman sudah pun menjalankan kajian di makmal khusus yang dinamakan 5G Lab Germany dengan melibatkan 22 orang profesor dan bekerjasama dengan 600 ahli perniagaan dari penyedia internet seperti Vodafone, Nokia, Ericsson dan Bosch. Setiap teknologi yang tercipta pasti akan ada kebaikan dan keburukannya. Jadi, rakan saya akan menerangkan terhadap kebaikan dan keburukan 5G tersebut. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fahmi bin Dana. Okey, hari ini saya akan membincangkan berkenaan kebaikan sistem 5G. Okey, yang mana dekat sini saya nak uraikan 5 kebaikan sistem 5G ni. Okey, yang pertama ialah kepantasan sistem. Yang kedua, berkenaan teknologi kereta otomasi. Yang ketiga, pengalaman permainan game atau gaming. Lepas tu, kemajuan teknologi perubatan.
dan evolusi IoT, Internet of Things. Okey. Ya, firstly saya akan menghuraikan ia berkenaan dengan kepantasan. Okey, yang mana kita sedia maklum, sistem 5G ni adalah teknologi yang pantas yang bakal menggantikan sistem 3G dan 4G sedia ada sekarang ni lah. Okey. Ia boleh diuraikan dengan yang mana sistem 5G ni dapat mengakses data dengan pantas, disebabkan oleh low latency atau latency yang rendah, dan ia memberi respon yang baik terhadap sistem penghantaran data. Contohnya, fail yang besar yang memerlukan lebih daripada 25 jam lebih kurang untuk memuat turun dengan teknologi 3G sekarang ni, dengan sistem 5G ni ia dapat mengurangkan dengan hanya 4 saat lebih pantas dengan menggunakan teknologi 5G ni. Okey, selain itu juga sistem 5G ini akan merevolusikan cara pemindahan data antara peranti dengan mudah dalam masa beberapa saat dan membolehkan download dan upload data dengan mengikut masa yang nyata lah. Okey, maknanya pada waktu tu juga data kita boleh dapat. Okey, selain itu juga wujudnya pelbagai aplikasi web yang berdaya saing dan untuk meningkatkan dan memudahkan kehidupan harian kita. Okey, itu adalah untuk yang daripada segi kepantasan lah. Okey, daripada segi teknologi kereta otomasi, dengan adanya teknologi komunikasi 5G ini, ia memungkinkan kereta dapat dihubungkan dengan sistem pengurusan lalu lintas pintar dan bertukar maklumat seperti lokasi, kelajuan dan destinasi. Mana dekat situ kita boleh tahu kelajuan kita berapa pergi, lepas tu lokasi dekat mana dan destinasi yang kita nak pergi. Melalui proses omnidirection juga, kita dapat memberi amaran kepada pemandu mengenai pelbagai bentuk keadaan jalan yang memungkinkan bahaya lebih awal, dan ia dapat menjadikan perjalanan lebih selamat. Okey, dengan adanya teknologi selain itu juga, dengan adanya teknologi komunikasi kenderaan ke kenderaan ini juga, pelanggaran dapat dielakkan secara drastik. Okey, mana teknologi komunikasi kereta dan jalan raya dan kereta dengan kereta lah. Selain itu juga dengan ramalan cuaca masa nyata dapat memberi amaran kepada pemandu mengenai keadaan pemanduan yang tidak selamat, yang akan dapat menolong mengelakkan kemalangan jalan raya berlaku berkaitan dengan cuaca. Okey. Okey, untuk yang ketiga pula, kebaikan ketiga, saya akan uraikan mengenai pengalaman permainan game streaming yang lebih baik. Okey, pada masa ini kita sedia maklum bahawa industri permainan atau gaming adalah penyumbang terbesar dalam teknologi 5G ni, yang di mana ia diatur dan menjadi industri permainan terus maju dalam teknologi cloud 5G. Okey, mana dekat mana-mana saja kita boleh main game sekarang ni. Kita boleh stream, kita boleh main game dan berkomunikasi dengan pelbagai lapisan masyarakat. Okey. Selain itu juga, dengan kemajuan 5G ini, pengguna dapat dapat menikmati pengalaman VR, iaitu virtual reality game dengan lebih
dengan lebih baik lagi lah. So video dia akan lebih lancar dan smooth dalam pelbagai situasi. Maknanya game tu nampak macam real lah sekarang ni. Bagi kebaikan yang keempat, kemajuan iaitu berkenaan kemajuan teknologi perubatan. Okey, potensi kemajuan teknologi perubatan melalui teknologi 5G ini, ia tidak terbatas sama sekali dan tidak dapat dihitung. Ia melibatkan boleh melangkaui sempadan dan membolehkan doktor menjangkaui pesakit dari setiap pelosok dunia. Okey, yang mana maksud dia kat situ, yang mana hampir semua perkara yang dilakukan oleh doktor atau jururawat dari mengambil tindakan penting hingga membuat diagnostik dapat dicapai melalui telemedicine. Okey, itu yang maknanya komunikasi antara pesakit dan doktor melalui maya sahaja. Teknologi sekarang ni lah, mana dekat mana-mana pesakit boleh jumpa doktor walaupun tidak bertemu face to face dengan adanya teknologi ini. Okey, selain itu juga teknologi yang terkini dalam bidang perubatan ini adalah pembedahan. Okey, pembedahan yang sedia maklum yang tengah dibangunkan ialah pembedahan melalui jarak jauh. Okey, mana doktor hanya buat prosedur melalui sistem maya je. Okey, bagi kebaikan yang kelima, iaitu evolusi IoT, Internet of Thinking. Ia dapat disimpulkan sebagai objek biasa yang telah dibuat lebih pintar melalui teknologi. Dengan kemajuan 5G ini juga, kemajuan IoT yang dicari hanya akan memberi lebih baik dan pantas. Seperti teknologi IoT lain, 5G melakukan lebih daripada sekadar meningkatkan kualiti produk, dan ia dapat mengubah keseluruhan pengalaman kita. Okey, contohnya hari ini berkenaan doorbell camera, yang mana 5G sistem 5G ini telah merevolusi sistem penggera sehingga semua proses berlaku dengan cepat tanpa berlengah. Di mana kita dimonitor, sentiasa dimonitor lah. Okey. Dengan adanya kestabilan dan kelajuan di mana sistem 5G, sistem penggera 5G ini dikenali, ia dapat mengubah wajah atau mengubah revolusi industri keselamatan. Okey, selain itu juga bagi fitness tracker ataupun peminat kesihatan, ia tidak lagi perlu menunggu data kerja kasar penting untuk dikemas kini. Dengan 5G, mereka akan mempunyai kekuatan data masa yang nyata untuk mencapai tujuan kesihatan dan kecergasan mereka. Dengan itu, dapat saya simpulkan berkenaan kebaikan ni, kalau ikutkan banyak kebaikan yang dan manfaat melalui teknologi 5G ni. Hanya kita je hanya kita je yang menentukan ianya baik atau ianya buruk bagi penggunanya. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kepada sahabat saya sebelum ini membincangkan tentang kebaikan teknologi. Jadi giliran saya pula menerangkan ada beberapa senarai tentang keburukan 5G ini. Jadi kita akan pergi satu persatu. Alright. So yang pertama adalah jarak signal pancaran. 5G ni signal pancaran ni yang kita lebih kuat.
dia tak mampu untuk mencapai pada jarak yang sangat jauh. Manakala dia pula terhad pula hanya pada kawasan bandar, tidak pada kawasan di luar bandar. Jadi orang yang di luar bandar tu kalau nak dapat 5G ni dia akan makan masa lah. Akibat daripada masalah ini, orang yang ada di bandar bila bertugas di luar bandar yang biasa mendapat signal yang cepat, dia akan mengalami untuk signal dia pula dia mudah terhalang dengan dia bangun pokok, signal dia tak kuat. Dia perlukan transmitter backup pacaran. Kita pakai signal tu, dia akan cakap apa, dia akan minta backup lah. Salah satu kebutuhan dia. Kemudian yang kedua, kehabisan kuasa bateri dan cepat panas. Dengan adanya teknologi 5G ni, penggunaan kuasa bateri yang akan kuat. Ini akan membuatkan kuasa bateri kita cepat habis dan akan mengalami kepanasan. Yang sekarang ni mungkin dah ada, tapi kalau masuk 5G, dia lagi cepat panas, lagi cepat habis bateri. Jadi sebelum ni mungkin kita boleh kontrol kita punya penggunaan bateri, tapi kalau dah lepas ni dah tak dapat lagi dah, dia kena pula bawa backup, power bank, charge telefon. Mungkin sebelum ni ada tapi kekerapan penggunaan tak ada, kurang. Tapi dengan ada teknologi 5G ni, kita akan kerap menggunakan backup power untuk support kita punya bateri. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, keburukan 5G pada keselamatan dan peribadi kita. Teknologi 5G ni pula dia membolehkan kita leka without force dan cuai, yang mana keselamatan dan peribadi kita akan mudah digodam dan dicuri maklumat. Sekarang pun kita dapat lihat berbagai kaedah skamer dapat untuk menipu kita sebab ada kebocoran maklumat peribadi. Benda ni serius, dia akan melibatkan tentang kita punya account bank, punya maklumat peribadi kita, penggunaan kita seharian itu akan dicuri orang lah. Kan? Banyak kes yang kita lihat sekarang, media cetak, elektronik, surat khabar, radio, tentang skamer-skamer. So 5G ni antara keburukan dia, antara yang ini, antara yang paling serius kita perlu kaji ini. Yang kedua, yang ketiga tadi, sekarang yang keempat, masalah radiasi terhadap kesihatan. Okay. Ada saya search dalam Google, ada satu timbalan dekan Fakulti Perubatan dan Kesihatan UPNM Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, Profesor Dr. Adina Sulaiman. Dia menceritakan ni pengalaman dia sendiri pernah tinggal berhampiran di kawasan telco, di menara telco yang jaraknya 30 meter dari rumah beliau. Dan disebabkan benda tu disebabkan menara telco tu ada berhampiran dengan rumah beliau, mungkin beliau pernah mendapat kesihatan, beliau pernah mendapat masalah kesihatan disebabkan oleh hypersensitivity terhadap EMP, iaitu electromagnetic field radiation, yang kita kata keadaan ini boleh dikatakan sebagai non-specific health symptom. Tapi setelah beliau keluar daripada kawasan tersebut, masalah kesihatan dia berkurang. So ini menunjukkan salah satu keburukan terhadap kesihatan kita dengan adanya teknologi. So ini antara beberapa senarai tentang keburukan teknologi 5G. Setiap keburukan pasti akan ada penyelesaian. Kita kena percaya kepada kita punya jurutera kita, saintis kita. Sebab zaman makin lama makin maju, teknologi perlu ada. Jadi
Jadi setiap yang keburukan ni pasti akan diatasi oleh mereka yang hebat. Jadi hanya pada kita sendiri saja macam mana kita nak menggunakan teknologi 5G. Okey, itu saja daripada kami.